Hai Emi, apa kabar? Hai Johnson, kabar baik. Awak pula apa khabar? Baik juga. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, mari kita perkenalkan diri. Nama saya ialah Johnny dari kelas DST 3A. Nombor matrik 190402030. Emi pula? Hai, saya Emile. Saya dari kelas DHC 3A, nombor matrik 190404262. Okay, jom kita mulakan interview kita. Boleh? Boleh. Kita menjemput usahawan kita. Yes. Kita tunggu dia masuk ya. Benda sehat? Oh, kabar sehat, kabar baik. Apa kabar juga? Baik juga. Okay, Emi. Okay, madam, kita sila perkenalkan diri anda. Okey, saya Mina Ganai. Saya merupakan pemilik perniagaan kedai dubi H&M Laundry dari Bintulu, Sarawak. Ya. Okay. Ya. Okay. Boleh madam terangkan jenis perniagaan yang madam lakukan sekarang? Service? Okey, jenis perniagaan buat masa ini saya buat perniagaan kedai dobi layan diri 24 jam dengan kedai dobi untuk komersial punya, iaitu untuk mencuci linen-linen hotel dan juga restoran. Itu sahaja buat ya. Bilakah Madam mula berniaga? Mula berniaga pada tahun 2009, iaitu bulan Oktober. Bulan Oktober 12 Oktober 2009. Oh, lama. Ya, 11 tahun sudah. Wow. Okey. Adakah perniagaan Madam itu jenis milikan tunggal atau perkongsian? Saya punya perniagaan adalah milikan tunggal dan 100% status Bumi Putra lah. Oh. Ya, ya. Okay. Apakah maklumat dan objektif perniagaan madam? Okey, untuk objektif perniagaan sebagai kedai dobi, kita memerlukan sebagai kedai dobi yang merupakan 100% hak milik Bumi Putra. Jadi kita nak membuka franchise kalau boleh lah. Kalau ada rezeki lebih kita nak buka franchise tapi dalam Bintulu sahajalah. Tapi kita dah ada satu franchise untuk kedai dobi layan diri. Oh. Cuma untuk yang komersial saya hanya satu sahaja. Oh, boleh tak Madam terangkan latar belakang perniagaan Madam ini? Okey, latar belakang sebenarnya perniagaan ni kalau diikutkan modal adalah modal sendiri. Kita tak ada buat pinjaman dengan mana-mana pihak seperti tekun ke mara, kita tak ada minta lah. Semua memang dari modal, keluar daripada modal sendiri. And then lepas tu saya memang buat ni untuk tidak buat kongsi dengan mana-mana partner yang lain. Sebab kita nak dapatkan status Bumi Putra. Dan juga buat masa sekarang ni hanya ada dua sahajalah. Ada dua sahaja. Iaitu dekat Bintulu. Okay. Amy? Okey, dan terangkan apakah laluan kerjaya serta cabaran yang dihadapi madam? Okey, laluan kerjaya serta cabaran yang dia hadapi. Okey, saya adalah suri rumah tangga.
Oke, saya adalah suri rumah tangga dan mempunyai 4 orang anak. Salah satu cabaran yang saya selalu hadapi untuk berniaga nih, saya terpaksa uruskan kerja ya dengan rumah tangga saya sendiri. Oke, maksudnya saya kena uruskan anak-anak, lepas tu dah lapang, dah apa semua, baru saya buat kerja yang berkaitan dengan pejabat lah, buat quotation apa semua, nak hantar flyers apa semua lah, buat apa nama tu, buat marketing, buat marketing dan sale untuk saya punya kedai Dubai. Ya, ya. Pembahagian masa lah maksud saya tu tadi, pembahagian masa. Apakah yang memotivasikan diri Madam? Okey, yang memotivasikan diri saya untuk terus meneruskan kedai Dubai saya ni adalah disebabkan salah satu adalah faktor kita nak cari pendapatan sendiri. Betul. Walaupun sebagai suri rumah, orang yang tidak bekerja kan. Jadi bagi saya untuk kita nak ada pendapatan kita sendiri, kita perlu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Itu yang penting. Nak menaik taraf hidup kita sendiri. Ya. Nak naik taraf hidup keluarga saya. Okey. Ya. Okey. Apakah teknik pemasaran yang anda digunakan untuk mempromosikan perniagaan? Okey, untuk teknik pemasaran buat masa sekarang ni, kita cuma tidak menggunakan saluran media FB. Itu sahaja yang kita tak gunakan. Tetapi kita mengedarkan pamflet, browser secara berkala dari rumah ke rumah, office ke office dan hotel ke hotel dan juga restoran. Ya, itu sajalah yang kita marketing kita buatlah untuk kita mencari pasaran perniagaan kita. Okey. Bagaimanakah cara Madam menangani atau berhadapan dengan pesaing? Okey, dalam apa jua, kerjaya ke, dalam macam apa nama tu, dalam kerjaya ni memang kita akan menghadapi pesaing. Okey, banyaklah pesaing yang kita hadapi itu. Tetapi satu yang kita kena ingat, kita mesti positif dan kita jangan mudah berputus asa. Okey. Walaupun hari ini pendapatan kita tidak seberapa, tetapi kita jangan ingat esok pun langsung tak ada. Jangan berfikiran negatif. Okey, kita bersaing secara positif dengan orang lain. Okey, contohnya walaupun kita tengok dia ada kedai Dubai buka sebelah kedai kita kan, tetapi kita jangan lupa rezeki masing-masing tu memang Tuhan dah bagikan. Ya, betul. So jangan pernah give up lah. Itu yang paling penting, kena berusaha, sentiasa berfikiran ke depan. Okey. Umi. Apakah sifat-sifat seorang usahawan seperti Madam yang perlu ada pada Okey, untuk sifat usahawan, bagi saya kita ni kena berdikari. Lepas tu kena mencari peluang dan ruang untuk kita sentiasa masukkan kita punya kontrak. Contohnya kita kena jangan pentingkan diri kita sendiri, kena bergaul dengan orang dekat luar supaya kita dapat tahu apakah kehendak pelanggan ini. Okey, institusi ini nak perlukan apa. Jadi kita kena kena memperluaskan pergaulan dengan orang yang di luar sana untuk kita mencapai kita punya misi dan visi untuk kita terus meningkatkan kita punya production lah, kita punya income tu. Okey. Ada lagi. Bagaimanakah Madam menyimbangkan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan perniagaan Madam sendiri? Okey, kalau untuk kedai Dubai ni kita sangat senang nak bergaul dengan orang yang di luar sana tu kan. Contohnya pergi ke UPM, okey.
sebab kita punya Adobe kuasaan terdekat dengan UPM, nak bergaul dengan student-student UPM sangat senang. Sebab diorang ni kadang-kadang diorang hujung minggu, waktu yang sangat terluang untuk diorang nak cuci baju, kita boleh communicate dengan diorang, tukar-tukar pendapat, apa bisnes di dalam yang kita boleh share, kita boleh sharing, kita boleh kumpul balik apa yang kita nak buat, contohnya dekat hotel ke, kita nak pergaulan dengan staff dekat hotel tu boleh apa orang cakap tu boleh mengeratkan lagi kita punya hubungan dengan diorang. Jadi kita lebih dekat lagi dengan diorang punya bisnes, boleh communicate dengan diorang apa sahajalah, pasal quotation ke, nak flyers ke, kita boleh edar sebenarnya. Untuk masalah nak menyeimbangkan tu, bagi saya tak ada masalah nak menyeimbangkan perniagaan, sebab perniagaan saya ni kedai Adobe ni sentiasa berhubung dengan orang luar. Yang hotel, restoran, catering, yang senang-senang saja untuk kita bergaul. Adakah Madam memang mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan? Kepakaran dalam kedai Adobe ni sebenarnya saya tak ada, cuma saya ada pengalaman selama 3 bulan. Okey, sebelum saya buka kedai Adobe pada Oktober 2009, sebelum tu saya selama 3 bulan saya memang kerja dekat kedai Adobe. Tu saja yang asalnya saya membuka kedai Adobe ni. Saya bekerja dekat kedai Adobe dan tercetusnya idea macam mana saya nak buka kedai Adobe. So saya belajar daripada bawah, daripada laundry maid yang dekat kedai Adobe itu saya ambil satu. Saya training, ikut orang training selama 3 bulan. Selepas 3 bulan, and then saya terus buka saya punya kedai Adobe. Lepas tu, selain daripada tu saya ambil training dekat luar lah, ambil training dekat online, macam mana kita nak menjaga hotel punya linen, tu semua pengetahuan tu kena ada lah. Okay. Baiklah, bagaimana Madam memulakan strategi perniagaan Madam ini? Okey, memulakan strategi tak ada spesifik sebenarnya. Memulakan strategi perniagaan ni adalah antara saya dengan husband saja. Lepas tu kita rekrut seorang sales advisor. Okey, daripada sales advisor tu kita dapat tahulah untuk macam mana kita nak buat marketing dari office ke office, seperti yang saya cakap tadi, kita hantar flyers, itu saja. Kita tak ada guna yang secara mendalam lah untuk strategi marketing ni. Kita cuma menghantar flyers dan juga pamphlet ke premis perniagaan. Itu sahaja. Apakah Madam ingin menambah aset bernilai? Ya, of course. Sekarang ni kita kita punya aset laundry sekarang ni untuk 2019 kita ada 280,000 lah. Kita punya aset bernilai 280,000 dan kita mungkin akan menambahkan kita punya iron yang untuk beli 1 unit lagi supaya mencukupi untuk kita buat hotel punya linen. Sebab hotel punya linen semua kita kena iron dia guna iron machine. Okay. Ya. Bagaimana dengan perkembangan pasaran atau perniagaan Madam ni? Okey, buat masa sekarang ni cuma untuk permulaan tahun 2020 keadaan perniagaan tidak berapa begitu baik, selepas cuma dalam tempoh 2 bulan saja yang konsisten pendapatan, tetapi disebabkan COVID-19 ni kita beberapa bulan ni memang kita punya pendapatan memang down sikit lah, drop sikit daripada kita kadar biasa, sebab kita punya kedai Adobe yang komersial punya tu dia lebih kepada hotel. So hotel kebanyakan musim PKP dulu semuanya tutup.
Dan sekarang ni pun dia orang masih slow lagi lah, dia punya ekonomi masih slow up. Jadi kita punya income untuk pertengahan 6 bulan ini kebelakangan ni agak merosot sikit lah berbanding dengan tahun yang lepas. Bagaimana juga dengan kaedah mendapatkan bantuan? Okey, untuk mendapatkan bantuan ni kita ada buat untuk yang sekarang ni PSU ya, yang PKSO tu, bantuan prihatin tu. Untuk PKSO kita ada buat permohonan untuk kita bantu kita punya pekerja untuk mendapatkan gaji bulanan diorang. Lepas tu untuk bantuan yang kerajaan bagi itu, selain daripada tu kita tidak memohon. Kita cuma bergantung kepada modal kita sendiri sahaja. Okay. Itu Baik. sahaja. Sekarang kita pergi pertanyaan terbuka. Amy? Okey. Boleh kami tanya, mengapakah Madam memilih perniagaan ini? Dan Okey. berapakah pendapatan dalam sehari, seminggu, sebulan dan 1 tahun? Dan juga apakah nasihat Madam kepada usahawan yang lain agar mereka tidak berputus asa dalam perniagaan? Okey, untuk menjawab soalan ini, mengapa saya memilih perniagaan ini? Satu adalah kerana itu adalah minat saya. Okey. Tanpa kita minat, kita tak boleh nak buat sesuatu. Betul kan? Macam kita study lah. Kalau kita tak minat bidang yang kita buat tu kan, memang kita tak dapat nak fokus. Betul tak? Betul. Kita akan lari ke tepi. Okey, tapi macam tu juga dengan perniagaan. Kalau kita tak minat, kita memang tak boleh buat. Sekurang-kurangnya minat kita tu kena ada, then baru kita dapat meresap masuk semua benda tu. Okey, itu sebab minat lah. Sebab saya memang dari dulu memang minat untuk berniaga. Tapi berniaga tu lebih kepada kedai dopi. Itulah sampai sehingga hari ini dapatlah 11 tahun untuk tahun ini. Okey, untuk berapa pendapatan tu? Pendapatan untuk saya bagi untuk tahun 2019 pendapatan untuk tahun 2019 kita dapat mencecah 320k. Pendapatan kasar kita lah, itu pendapatan kasar kita. Okey, yang saya boleh rumuskan. Sebab tu saya cakap untuk this year cuma 2 bulan pertama sajalah kita punya pendapatan boleh stabil. Lepas tu kita menghadapi masalah disebabkan COVID-19, so memang banyak yang drop. Okey, untuk yang tahun 2020. Dan juga nasihat saya pada usahawan dekat luar tu, okey, dalam bisnes ni memang kita ada jatuh dan bangun. Even kita ni even kita ni baru lahir pun kita ni bukan terus melompat, terus berjalan kan? Okey, jangan jadikan itu satu alasan untuk kita tidak terus ke depan. Okey, sekali, 2 kali, ke 10 kali kita jatuh, kita kena bangkit balik. Itu yang penting. Semangat untuk kita bangkit balik. Kalau kita tak bangkit balik, tak ada orang lain boleh bantu kita, melainkan diri kita sendiri. Betul kan? Betul. Kena bantu diri sendiri, bangkit, walau apapun. Banyak sekali benda yang berada di depan tu, memang banyak alasan apa sekalipun, kena bangkit balik. Ya, betul. So ada apa lagi? Okey, itu sajalah hari ini, Miss, Madam. Dan Madam boleh bersurai dan juga Tu le bella con la papaya. bye. Ya, selamat berjaya untuk kamu berdua. Okey. Terima kasih, Madam. Baik. Okey. Terima kasih Ya. Bye. Okey, Mi, terima kasih hari ini. Yeay, tamat interview. Okey. Baiklah, Mi. Baiklah. Apa? Okey, pada usahawan keluar, ambillah video ni sebagai motivasi diri sendiri. Kalau, yalah, bayangkan umur dia dah tua. Yang kita muda ni takkanlah nak kalah dari orang tua, right? Betul. So, ambil video ni, jadikan motivasi diri sendiri dan yakin ke diri, jangan berputus asa. Kan toxic memang ada semua. Okay, so Madam,
sampai sini saja interview. Kami hari ini, Anything, kami berdua dari negeri Sarawak, kawan Sarawak, tim Sarawak, kumpulan Sarawak juga. Oke, itu saja. Bye, Miss Nelly. Bye. No digáis nada, no os entendería.